Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Baik, saya agak lama tidak bersiaran. Saya agak lama juga tidak buat video yang baru kerana kesibukan dengan tugasan di pejabat. Saya telah terlibat dengan event ataupun program kementerian di Shah Alam dan juga di Putrajaya. Jadi kesibukan tersebut membuatkan saya ada keterbatasan waktu untuk buat video baru dan juga terbatas untuk saya datang ke Wisma Sentral Jalan Ampang Kuala Lumpur untuk meninjau, untuk melihat, mengambil tahu keadaan Kak Satirah. Hari ini saya berada di Wisma Sentral pada malam ini dan saya dapat lihat Kak Satirah sedang berbaring tidur di lantai di depan toko 7-Eleven, tempat yang selalunya dia tidur lah. Dan saya beginilah ya, sebab laporan polis telah dibuat, laporan kepada DBKL pun sudah dibuat. Kemudian baru-baru ini keluar laporan ataupun siaran daripada akhbar, saya kurang ingat ya daripada siapa, tetapi melaporkan tentang keberadaan gelandangan yang ramai di Kuala Lumpur yang menimbulkan rasa pertanyaan lah bagaimana nasib gelandangan ini, sebab seharusnya bagaimana dibela mereka kan. Jadi sementara pula 2-3 hari ni pihak berkuasa tempatan terutamanya di negeri Selangor begitu aktif ya menguatkuasakan undang-undang kerajaan tempatan. Jadi saya terfikirlah juga bagaimana pula dengan di Kuala Lumpur ya. Mungkin ada langkah-langkah yang boleh diambil untuk bantu gelandangan ini kan. Namun begitu saya fikir saya tak perlu tunggu. Saya tak boleh lagi melihat sebab laporan tu dah saya buat hampir 3 minggu yang lalu ya kepada pihak PDRM, polis dan juga kepada pihak DBKL. Nampak seperti tidak ada tindakan. Mungkin saya yang tak tahu progres kan, ataupun tidak tahu bagaimana perkembangan laporan tersebut. Tapi saya tidak boleh tunggu lagi. Saya akan esok saya akan hubungi pihak kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur dan saya akan cuba dapatkan email untuk buat butiran aduan saya. Saya akan forwardkan ataupun saya akan hantar semula laporan yang telah saya buat pada PDRM, laporan yang saya buat pada DBKL. Saya akan sertakan, lampirkan bersama untuk perhatian pihak kedutaan Indonesia. Mudah-mudahan ada pihak yang membantu. Baik, ada rakan-rakan yang bertanya kenapa Ustaz Abiliu tidak bantu contohnya kan. Wah, saya tidak lapor pada Ustaz Abiliu, saya lapor pada page beberapa Facebook page NGO yang aktif membantu kaum wanita dan gelandangan di Malaysia. Namun begitu, saya telah pun dihubungi oleh pihak NGO ini memberitahu kesulitan untuk membantu gelandangan yang bukan warga negara Malaysia. Begini ya, kerana ada lunas ataupun undang-undang peraturan yang perlu dipatuhi. Warga negara bukan warga negara kalau gelandangan tersebut bukan warga negara Malaysia ataupun pendatang asing yang tidak punya pengenalan diri, tidak ada dokumen, tidak ada pasport, tidak ada ialah surat ni kan. Jadi sukar untuk dibantu kerana pihak NGO tidak boleh ambil mereka semudah itu, tempatkan mereka di satu tempat. Jika berbuat demikian, menurut undang-undang immigration boleh dikenakan tuduhan cubaan melindungi pendatang haram. Okey, ikut undang-undang immigration Malaysia, rakyat asing yang masuk ke negara Malaysia jika tidak punya pengenalan diri dianggap pendatang asing tanpa izin. Jadi mana-mana warga Malaysia, pihak NGO Malaysia yang memberi perlindungan pada mereka boleh dikenakan tuduhan melindungi pendatang asing tanpa izin.
Itulah sebabnya kenapa NGO yang saya laporkan ini tidak dapat bantu Kak Satira, kerana status beliau tidak ada dokumen pengenalan diri. Itu sahaja. Jadi pihak immigration, rakan saya dari pihak jawatan immigration telah pun berhubung dengan saya, memaklumkan sebaiknya lapor pada polis dahulu, kerana polis, dalam bidang kuasa polis masih ada yang boleh dibuat supaya polis dapat bantu gelandangan ni tempatkan mereka di satu tempat yang lebih baik. Dan jika polis tidak buat pun, pihak polis dapat bekerjasama dengan DBKL, maklumkan dan ambil gelandangan ini keluar daripada tempat yang mereka duduk ini yang tidak selesa ini, dan tempatkan di tempat yang lebih baik sebelum urusan untuk dipulangkan ke negara ataupun urusan dengan immigration lah untuk memudahkan dapat dokumen diri untuk sebelum pulang ke negara asal tu dapat dibuat. Jadi saya pun telah ikut step yang telah diberi. Saya telah pun buat laporan polis, saya telah buat laporan DBKL, tapi masih belum ada ni lah belum ada hasilnya. Dan saya tidak mahu menunding jari, saya tidak mahu menuduh sebab saya tidak tahu bagaimana dan sebagainya kerja-kerja di belakang tabik oleh pihak PDRM dan juga DBKL. Kita tak tahu, jadi kita jangan cakap. Yang kita tahu belum berlaku. Kak Satira masih lagi tidur di situ. Barangkali mungkin juga pihak polis ataupun pihak DBKS sudah pun datang ke sini, namun pada waktu itu mungkin Kak Satira tak ada, jadi tidak boleh dibuat apa-apa juga kan. Jadi saya fikir antara langkah lain saya boleh tolong supaya proses ini dimudahkan, supaya niat baik ini dapat dibuat, bahawa saya perlu laporkan pada pihak berkuasa Indonesia ataupun pihak kedutaan Indonesia. Mudah-mudahan begini ada jalan lah untuk dia kan. Itu saja kot untuk saya cakap pada malam ini. Saya mohon rakan-rakan yang tonton doakan semoga ikhtiar ini berhasil. Semoga Kak Satira ini dapat dibantu dan dapat pulang ke negara asal. Jikalau dia tidak mahu pulang ke negara asal sekalipun, kita dapat bantu dia untuk dapat berlindung di tempat lebih baik pun cukup. Kerana pada waktu ini tidur di tepi lantai sebegitu tak selamat untuk seorang wanita lah tak sesuai. Bukan tak sesuai, sebenarnya tidak layak pun mana-mana manusia kita biarkan hidup dalam kemelaratan begitu, hidup dalam kesusahan begitu. Dan sebagai kita sesama manusia, kita kena bantu. Dan jadi doa daripada kalian, sokongan daripada kalian saya amat harapkan. InsyaAllah, manalah tahu doa daripada kalian, salah seorang daripada kalian ini tidak ada hijab dan Allah makbulkan serta-merta, insyaAllah. Baik, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah saya akan sambung video saya sekerap mungkin, insyaAllah. Kerana lepas ni saya akan sibuk juga dengan urusan event saya di Melaka, insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.